Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan Iling FM yang dikasihi disayangi. Baik, hari ini 24 Mei 2020, hari raya pertama. Okey, selamat hari raya Aidilfitri kepada semua semua sahabat-sahabat Iling FM yang ketika ini mungkin berada di rumah masing-masing dan mungkin juga menziarahi sahabat handai, rakan taulan, ahli keluarga, sekampung, sejiran, setaman dan sebagainya. Baik, hari ini dilonggarkan ya PKPB. Walau bagaimanapun dilonggarkanlah juga kan. Tapi untuk makluman, dalam satu masa hanya boleh sekitar 20 orang saja di satu tempat untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Baik sahabat-sahabat, hari ini Rizal Adam berkesempatanlah untuk raya-raya dekat kawasan KLCC ni untuk sekadar tinjau-tinjau dan berkongsi dengan rakan-rakan kita yang berada di kejauhan maupun kedekatan. Baik, hari ini apa yang menariknya, suasana raya yang cukup berbeza daripada sebelum ini, di mana pada waktu ini raya kita di kongkongan PKPB yang menyaksikan kawasan KLCC ni. Bangunan setinggi 88 tingkat ni sahabat-sahabat, yang mana pada lazimnya hari raya pertama akan dipenuhi oleh ratusan ribuan warga kota dan juga kebanyakannya warga dari negara asing. Contohnya pekerja-pekerja yang bercuti akan menjadi tempat mereka untuk cuti libur-libur. Ambil kesempatan cuti hari raya, mereka akan selalunya berasak-asak beramai-ramai di kawasan KLCC. Tapi pada hari ini, pemantauan dari sekitar pukul 3 petang tadi yang Rizal Adam lakukan di kawasan KLCC ini mendapati lengang selengang-lengangnya. Boleh dikira dengan jari, malahan boleh dikatakan pengawal ataupun security yang lebih banyak daripada pengunjung. Okey, mungkin ini adalah satu faktor penyebabnya ialah PKPB, yang mana ramai di kalangan kita menyahut seruan kerajaan untuk tidak menghadiri tempat-tempat terbuka, tempat-tempat tumpuan. Kalau boleh elakkan tempat-tempat tumpuan bagi mengekang menularnya COVID-19. Okey sahabat, tadi Rizal Adam sembang-sembang dengan abang teksi ni. Abang teksi ni kata memang daripada pagi tadi lagi tak ada penumpang dekat sini. Menyusut mendadak. Okey, jadi kepada rakan-rakan pemandu-pemandu teksi dan juga e-hailing, bersabarlah banyak-banyak. Okey, jom kita tinjau-tinjau seketika kan kawasan dekat sini, di mana ini adalah di hadapan Suria KLCC, yang sepatutnya dekat sini nak jalan pun susah. Tapi pada hari ini jangan kata nak berjalan, berlari laju 100 pula. Ada boleh lari ke 100 kmj? Tak boleh kan? Tak apalah. Tapi kalau nak lari laju pun tak apa kat sini, sebab lengang. Jalan pun tak jam. Tapi itulah dia, abang-abang teksi kita sentiasa berada di kawasan ini untuk mencari pada hari ini. Walau bagaimanapun, seperti mana sembang-sembang Rizal Adam dengan rakan-rakan pemandu teksi yang ada dekat sini, mengatakan bahawa sekarang ini ataupun pada hari ini amat mendukacitakan, tidak seperti hari raya sebelum ini kan. Baiklah sahabat-sahabat, ada yang tanya saya ke, nak tahu KLCC ni. Ini KLCC tahu, yang mana yang rindu KLCC dekat kampung-kampung tu bolehlah. Ni Rizal Adam fokuskan di puncak menara ke-88 tu. Bangunannya pada asalnya di tapak ini adalah merupakan litar lumba kuda. Ini kalau sejarah orang dulu tahulah tapak ini. Bangunan setinggi 88 tingkat ni merupakan bangunan yang merupakan mercu tanda di Kuala Lumpur, sebaris dengan Jambatan Pulau Pinang, KLIA dan lain-lain lagi. Ini terowong untuk masuk ke bawah tanah, di mana untuk anda pergi ke stesen LRT bagi kemudahan rakan-rakan yang nak berkunjung ke KLCC menggunakan perkhidmatan awam. Baik, selain daripada itu KLCC ini menariknya merupakan satu tapak bangunan yang paling kukuh kalau tak silap Rizal Adam, di mana di bawah tanah sana tertanam 120 meter. Jadi ianya tak perlu khawatirlah dengan ketinggiannya, kekukuhannya. Anda tak perlu takutlah. Tapi untuk pada hari ini buat apa nak datang kan, PKPB. Baiklah sahabat-sahabat, yang mana yang bercita-cita nak datang ke LCC ni, kalau nak datang tu datanglah. Sementara ada kelonggaran kan. Okey, dekat sini ada pihak
polis kita, okey, bersama dengan ATM sentiasa memantau di kawasan KLCC ni. Di sini merupakan boleh kot jajahan Big Blue ke? Ni signboard Big Blue ada kat sini. Baiklah, sahabat-sahabat yang berada di mana-mana pun, okey, E-Hailing FM mengucapkan selamat berhari raya. Kalau ada salah silap E-Hailing FM, kami mohon maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Hari ini saja-saja je, syok-syok je buat live dekat KLCC ni, nak bagi gambaran lah. Konon-kononnya orang dekat sana mengatakan mungkin KLCC menjadi serbuan pelancong-pelancong, menjadi serbuan warga negara asing yang lepak-lepak santai-santai. Tapi pada hari ini anda boleh nampak kan, hanya sekitar tunggul-tunggul saja yang berada kat sini. Jadi lengang sebenarnya satu situasi yang tak pernah dialami seperti sebelum ini. Jadi PKPB ini sebenarnya banyak memberi kita pengajaran, pengajaran yang cukup berguna sahabat-sahabat, pengajaran yang cukup menarik untuk kita kongsikan. Antara lainnya ialah kalau sebelum ini kita dekat sini kan agak khawatir dengan ramainya warga negara asing sehingga hampir menghilangkan imej Malaysia tu. Almaklumlah di sini dipenuhi oleh warga negara Nepal, warga negara Filipin, warga negara Bangladesh, warga negara Myanmar, Vietnam, Kemboja, tak terkecuali negara jiran terdekat kita Indonesia. Tapi pada hari ini memang lengang lah. Memang lengang, betul-betul lengang, tidak dinafikan, betul-betul lengang. Yang banyaknya abang-abang teksi dan abang-abang bas yang menunggu pelanggan. Okey, antara lain ya, PKPB ni adalah PKP yang kita lalui banyak sebenarnya yang memberi pengajaran kepada kita. Kita ambil yang positif, di mana yang positif itu seperti Riza Adam tengok waktu pagi-pagi tadi kan ada sahabat-sahabat kita buat live, buat rakaman video di mana bapa-bapa menjadi imam kat rumah. Wah, menariknya, siap baca khutbah lagi tu. Mungkin sebelum ini situasi sebegini agak janggal. Nak dilakukan oleh bapa-bapa kan, nak jadi imam bukan saja solat tarawih, tapi pada hari ini menjadi imam solat Aidilfitri. Yang menariknya siap khutbah lagi. Wow. Okey, ada juga pengunjung-pengunjung dari Arabik, dari Malaysia ni. Dari Malaysia, dari negara India. Tadi saya sembang dengan Riza Adam, mereka walau bagaimanapun pelancong-pelancong yang memang melancong, ini adalah satu kesempatan yang baik buat mereka, di mana mereka tak perlu untuk berasa-asa, tak perlu untuk berhimpit-himpit, kan. Ya, lengang. Hanya warga negara daripada mana ni, alamak, tak tahulah pula Azam nak tanya. Dia ada jalur, tak apa. Okey, ni sahabat-sahabat kita daripada Asia Tengah kalau tak silap Riza Adam. Okey, antara info yang kita boleh kongsikan bersama ialah pada hari esok insya-Allah kita akan mula bersiaran. DJ kita akan bersiaran di Radio E-Hailing FM. Mungkin didahului oleh DJ Shi, selepas itu mungkin Riza Adam, dan selepas itu belah petang mungkin DJ Izhar, kemudian DJ Nizam, dan seterusnya DJ Amaringo pada tengah malamnya. Jadi sama-sama terus bersama-sama dengan E-Hailing FM untuk kita mengikuti perkembangan arus semasa. Ni siapa dia ni? Okey, Falahiyah Ahmad, terbaik sangat. Wah, sama-sama terbaik. Okey, kita sembang-sembang lah, maklumlah kan. Mungkin ada rakan-rakan kita yang terperangkap kat kampung, dah balik kampung terperangkap lah pula kat kampung, tak boleh balik KL. Ambil rasa tu. Kamal Ozil, tadi saya dapat RM120 admin 6 job. Wah, ya ke Cik Kamal? Tahniah lah. Kalau boleh share lah sikit, 120 tu banyak tu. Di saat orang lain mendapat rezeki yang agak kurang, tapi Kamal Ozil dapat 120. Wah, terbaiklah Kamal Ozil. Tahniah ya. Bersyukur kepada Allah atas rezeki yang melimpah ruah pada anda. Sedangkan insan-insan lain yang seangkatan dengan kita menjunam rezekinya lebih 80%. Nampaknya pelancong-pelancong menggunakan cecair pembasmi kuman mereka sentiasa prihatin dengan menjaga ataupun mencegah kehadiran COVID-19 tanpa disedari. Almaklumlah tak nampak kan. Kalau COVID-19 tu boleh nampak kan, senang cerita. Okey, Riza Adam bersiaran hanya sekejap saja, mungkin sekitar 15 minit. Jadi kepada anda-anda yang mengikuti
live pada hari ini saja-saja je, tak ada isu apa pun. Saja menyebut gitulah, ada rakan-rakan kita Rizal Adam pergi mana? Rizal Adam tak pergi mana-mana pun, sekadar jalan-jalan kat kawasan KL je. Ni naik motor, ni motor Rizal Adam ni. Siapa jumpa motor ni nampak? Ini motor elektrik. Dia dalam pusing-pusing Shah Alam, pusing Kajang, pusing Ceras tadi. Ini adalah motor yang disewakan untuk pemandu-pemandu yang ingin beroperasi sebagai pemandu food panda, grab food, Lalamove, bungkus seat ataupun apa-apa lagi lah yang nak beroperasi membawa barang, menghantar makanan. Sewanya murah saja, sekitar RM20 sehari. Yang lain-lain jangan difikirkan. Termasuk tukar tayar ke, sproket ke, ataupun lampu pecah ke, signal tak menyala ke, minyak lagi lah tak payah pakai minyak, pakai elektrik je, cocok je kat plug tu. Kos nilai cas penuhnya hanyalah RM1 sahabat-sahabat. Ini model lama, ada model baru tau. Model baru lagi cantik. Wow, gerun tau. Kalau model baru macam Superbike 250cc tu. Besar kan? Ini RM20 sehari, anda tak perlu risau. Termasuklah kerosakan di tengah jalan pun anda tak perlu risau. Hanya telefon saja, mereka akan datang membantu anda. Tapi mohon maaf lah, hanya sekitar kawasan KL dan juga Pulau Pinang sahaja yang disediakan motosikal skuter elektrik ini. Kepada anda-anda yang berminat nak menempah, boleh menghubungi talian E-Hailing FM 017-384-0838, 017-384-0838. WhatsApp saja ya, ataupun teruslah kat nombor Rizal Adam 016-728-7258. Okey, ni topi ni tak adalah. Ni topi ni Rizal Adam punya. Naik motor ni best, sunyi. Dia mesra alam gitu. Okey, dekat sana abang polis tu dah nyalakan lampu biru-biru. Nak suruh Rizal Adam beredar ke? Tak apalah abang polis, Rizal Adam tak buat apa pun kat sini. Hanya sekadar merakam-rakamkan aja. Okey, kita juga ucapkan kepada abang-abang polis yang lain, abang-abang PDRM yang bertugas di barisan hadapan untuk mengawal, untuk membantu menguatkuasakan PKPB. Kita ucapkan tahniah kepada mereka, kita ucapkan syabas, kita ucapkan terima kasih. Hanya Ilahi yang mampu membalas jasa dan pengorbanan mereka. Tak terkecuali rakan-rakan kita yang bertugas di hospital, doktor, jururawat dan semuanya lah, termasuk tukang-tukang masak yang berada di hospital tu. Tanpa mereka ni mungkin akan meninggalkan kesukaran kepada warga negara lain, kepada kita-kita semua. Tanpa mereka kan, mungkin kita akan terkapai-kapai dalam kelemasan. Wah, terkapai-kapai dalam kelemasan dah pula. Okey, kenderaan-kenderaan hailing pun tak berapa banyak hari ni kat sini. Raya kan, dalam penumpang tak ada, baik lepak kat rumah je. Baik, hari ni 24 Mei 2020. Kita dah pun telah 2 bulan lebih ya dalam PKP, di mana kita semuanya sabas tahniah, bagi 5 bintang lah kat warga negara Malaysia yang sebenarnya amat prihatin, amat mengikuti seruan kerajaan, di mana kita antara negara yang terbaik dalam menguruskan COVID-19 ini. Syabas tahniah kepada pemimpin-pemimpin negara, kepada barisan-barisan hadapan dan tak terkecuali warga negara Malaysia yang terus berdisiplin untuk menyahut seruan kerajaan, membantu kerajaan dengan mengikuti secara berdisiplin peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan, yang mana rata-rata menyedari peraturan ini walaupun mengekang kita sebenarnya, tetapi dari sudut lain ianya adalah untuk memberi kebaikan kepada kita di masa hadapan. Itulah yang kerajaan kita lakukan, dan kita diiktiraf antara yang terbaik di dunia. Termasuklah negara kita akan dijadikan contoh pula oleh negara lain bagaimana untuk mengekang menyebarnya ataupun mendepani wabak COVID-19 ini. Kita tak nak jadi macam setengah negara, macam negara Brazil, Amerika kan, yang sekarang ini bergelut dengan cukup sukar mereka menghadapi COVID-19, di mana ramai yang terjangkit baru, ramai yang terkorban. Di Malaysia ni alhamdulillah nampaknya kesan daripada PKP telah pun kita dapati positif, di mana kesan-kesan yang ditunjukkan menandakan ada kesan lah kita mengikuti PKP ini. Antaranya ialah dengan kurangnya kes-kes baru
yang tidak seperti mana sebelum ini. Sebelum 13 Mac 2020 yang sebelum 18 Mac 2020 yang lalu, COVID-19 hampir 100 lebih setiap hari, dan kemudian apabila PKP dikuatkuasakan bermula 18 Mac 2020 yang lalu, setiap hari angka-angka makin menurun dan inilah yang kita inginkan sehinggalah ke tahap sifar satu hari nanti, yang diharap tidaklah mengambil masa yang lama selepas ini. Okey sahabat-sahabat, sekejap lagi Riza Adam akan tinggalkan anda untuk seketika, tapi kembali kepada tujuan Riza Adam buat live pada hari ini adalah untuk berkongsi dengan anda semua di mana di perkarangan KLCC ini lengang selengang-lengangnya. Ada ke lagu lengang selengangnya? Okey. Kalau ada boleh kongsi-kongsi kan. Tapi inilah dia situasi di kawasan KLCC yang mana amat berbeza sekali daripada suasana raya sebelum ini. Nampaknya abang polis duk memanggil dah pula, duk pasang siren dah pula, kuat dah pula bunyinya. Tak mengapa. Tugas mereka. Kita hormati tugas mereka dan patuhilah. Mereka hanya sekadar menguatkuasakan untuk kebaikan gitu. Okey sahabat-sahabat, Riza Adam ingat akan tinggalkan anda untuk ketika ini. Jadi salam kemaafan sekali lagi, anda ada salah bicara Rizal Adam yang menyinggung rasa, menyinggung perasaan anda semua dari KLCC untuk Ihalik FM. Rizal Adam, super cool.